Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman nabiy wasi'a. Allahumma ij'alna minal mukhlisin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung kembali kuliah Maghrib berkenaan dengan ilmu faraid. Kita guna buku yang bertajuk Faham Faraid. Dan muka surat, insyaAllah pada malam ni muka surat 37. Muka surat 37, hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Kita masih lagi dalam tajuk sumber hukum faraid yang kedua. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran dipecah pada dua, secara umum dan secara detail. Secara umum surah An-Nisa ayat yang ke-7. Kemudian secara detail surah An-Nisa ayat yang ke-11, 12 dan 176. Itu Al-Quran. Kemudian kita pergi pada sumber yang kedua, itu hadis. Hadis. Dan kita dah lepas hadis yang pertama hinggalah yang kelima. Dan malam ni kita masuk hadis yang ke-6, yang cerita pasal faraid. Wa an Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna ibni mata fama li min mirathihi faqala lakas sudus falamma walla da'ahu faqala lakas sudusun akhar falamma walla da'ahu faqala inna sudusa al-akhira tu'mah. Daripada Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, dia kata, ini kisah, seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki, orang tua lah, dia cerita pasal cucu dia ni. Dia datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia kata, dia tanya, dia ada persoalan pada baginda Rasulullah. Dia kata, cucu aku telah meninggal dunia. Cucu aku telah meninggal dunia. Adakah aku mendapat harta pusakanya? Jadi maklumlah lelaki ni bahawa anak dia tu dah tak ada dah. Anak dia dah tak ada. Yang ada cucu sahaja. So cucu dia dah, cucu dia meninggal dunia. Maknanya anak lelaki tu mati dululah. Mati dulu. Walaupun tak sebut dekat sini, itu maklumlah, itu maklum. Kalau anak dia hidup lagi, dia tak dapat, tak dapat. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahawa kamu dapat 1/6. Kamu dapat 1/6. Maka tatkala dia berpaling, mana dia nak balik, Nabi memanggil dia semula, manggil balik. Wahai lelaki. Maka baginda bersabda pada lelaki itu, bagimu 1/6 yang lain. Dapat lagi 1/6. Mula dapat 1/6 kan? Dapat lagi 1/6. Maka tatkala dia berpaling lagi, Nabi memanggilnya lagi, maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam bahawasanya 1/6 yang lain itu lebih atas yang ditakdirkan, yakni dia difardukan.
Maknanya dia dapat lebih daripada 1/6. Dia ada satu tajuk tu, satu tajuk berkenaan datuk, datuk dan saudara. Tengok bagaimana dia dapat bahagian tu lebih daripada 1/6. Boleh, boleh. Okay, nanti kita akan tengok dalam tajuk dia. Baik, itu hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7 ni panjang sikit. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu annahu su'ila an ibnatin wa ibnatin wa ukhtin faqala libnatin nisf wa li ukhtin nisfu wa tibni mas'udin fasayutabi'uni fasu'ila bani mas'udin. Dia cerita pasal dua orang sahabat ni, dia punya fatwa faraid dia berbeza sedikit. Wa ukhbira biqauli Abi Musa faqala laqad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin aqdi fiha bima qadan Nabiya sallallahu alaihi wasallam libnatin nisfu wa libnati ibnis sudus takmilat thulutsain wa ma baki fali ukhti. Fa ukhbira Abu Musa biqauli ibn Mas'ud faqala la tas'aluni ma dama hadzal habru fiikum. Di antara dua orang sahabat, iaitu Abi Musa Al-Ash'ari dan juga seorang lagi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Okay, daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahawa dia ditanya tentang yakni hak pusaka untuk anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan saudara perempuan. Dia datang satu kes. Kes dia seorang meninggal dunia, dia ada anak perempuan seorang dan dia ada cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Kita kena ingat dalam faraid, cucu bukan semua cucu akan dapat pusaka, bukan. Bukan cucu, semua cucu. Hanya cucu daripada anak lelaki saja adalah ahli waris yang berhak mendapat pusaka. Cucu daripada anak perempuan bukan waris, walaupun ramai. Ustaz daripada anak lelaki ni cucu dia seorang je, tak kira lah lelaki perempuan seorang je, tapi daripada anak perempuan ni ada 20 orang. Sebab anak perempuan ramai, anak perempuan ada 5 orang, anak lelaki seorang je. Jadi cucu ramai lah, 20 orang. Semua dah meninggal dah, kan? Tinggal cucu-cucu je. Siapa dapat? Cucu seorang tu saja daripada anak lelaki. Dia tak kira majoriti kat sini. Ini bukan PRN. PRN kira majoriti. Untuk faraid ada majoriti. Sebab dia apa? Dia orang bukan ahli waris. Dia bukan ahli waris. Sekali lagi lah, mungkin saya pernah sebut sebelum ni, kalau dalam belajar ilmu faraid, kalau kita sebut ahli waris, iaitu mereka yang berhak mendapat harta pusaka. Dia mereka yang ahli keluarga yang berhak mendapat harta pusaka. Okay. Kalau mereka ahli keluarga ataupun ada pertalian darah yang tidak dapat pusaka, kita tak namakan ahli waris. Dia kategori dia bukan ahli waris. Itu dalam ilmu faraid. Kalau di luar tu tak apalah, kita kata ahli waris tu semua orang lah, ahli keluarga si mati tu ahli waris. Tapi dalam ilmu faraid dia beza, ahli waris dan bukan ahli waris. Nak lebih tepat lagi, yang bukan ahli waris ni dia panggil zawil arham. Zawil arham. Kadang-kadang orang duk cerita pasal pusaka kan, ada keluarga semua kan. Lepas tu tiba-tiba ada ustaz datang, kata okey, dia ni ahli waris, yang ni bukan ahli waris. Orang marah dia. Aku bukan ahli waris. Aku ni cucu dia kan, kenapa aku ahli waris? Dia kena faham, dalam faraid, ahli waris mereka yang berhak mendapat pusaka, ahli keluarga yang berhak. Sebab kena ingat, dalam faraid ni dia bukan semua ahli keluarga tu berhak mendapat pusaka, hanya ahli keluarga tertentu saja, ataupun lebih tepat lagi ahli waris. Itu dalam ilmu faraid. Tapi kalau cerita dari segi bahasa, kalau kita buka kamu dewan nak tunjukkan, dalam kamu dewan tu ahli waris tu ahli keluarga lah. Dari segi
umum dari segi bahasa tu, dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah, dia khusus bagi orang yang berhak mendapat pusaka. Okey, kembali. Jadi seorang meninggal dunia, dia ada 3 orang waris. Yang pertama seorang anak perempuan, yang kedua seorang cucu perempuan daripada anak lelaki, dan seorang lagi saudara perempuan, adik-beradik perempuan, adik-beradik perempuan, seibu sebapa. Maka Abi Musa ataupun Abu Musa ni, kenapa Ustaz sebut Abi kan, bukan Abu, sebab kita daripada tu, kalau belajar bahasa Arab, daripada tu haraf jar kan, haraf jar tu kena isim selepas dia kena majrur, kena baca Abi. Abu tu kalau jadi mubtada contohnya kan. So saya kalau kata ada jugalah bahasa Arab juga walaupun tulis bahasa Rumi. Tapi dua-dua betul, Abi dengan Abu betul lah, cuma dari segi nahwu tu lah, kena tahu benda sama je. Baik, jadi jawab Abu Musa ni, dia kata apa? Dia jawab bagi anak perempuan 1/2, 1/2, berdasarkan ayat Quran tu lah, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nis. Jikalau anak perempuan tu seorang, falahan nis, dia dapat 1/2. Surah An-Nisa ayat 11. Dia dapat separuh. Okey. Dan bagi saudara saudara perempuan 1/2. Jadi 1/2 campur 1/2 habislah kan, 2/2. Maksudnya apa? Cucu tak dapat. Cucu perempuan daripada anak lelaki tu tak dapat. Baik. Dijawab macam tu. Kemudian kemungkinan lah kita rasa orang yang bertanya Abu Musa ni macam ragu-ragu kan. Macam ya ke ni jawapan ni kan. Kemudian Abi Musa pun berkata, bertanyalah kepada Ibnu Mas'ud. Kau tanyalah kepada sahabat aku tu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nescaya jawapannya sama dengan jawapan aku. Mesti samanya. Mesti sama je. Confident. Confident. Baiklah, lelaki pun pergilah tanya kan. Nak confirm kan jawapan tu memang betul. Maka pergilah dia, maka ditanya pula Ibnu Mas'ud kepada Ibnu Mas'ud tentang masalah tersebut, beserta jawapan Abi Musa yang sebelum ini. Dia tanya, kata Abi Musa jawab macam ni. Maka Ibnu Mas'ud jawab, dia jawab apa? Jika jawapannya Abi Musa ni begitu, kalau jawapannya macam tu lah, sesungguhnya aku dalam keadaan sesat. Mana salah lah. Kalau jawapan aku jawab macam dia ni, mesti nescaya jawapan aku ni salah, tak betul. Dan aku tidak tergolong daripada orang-orang yang diberikan petunjuk. Maknanya jawapan yang aku bagi kalau ikut dia ni, jadi jawapan aku tu tak termasuk daripada orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keputusan aku terhadap masalah ini, maka jawapan aku terhadap masalah ini, ada seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan, seorang adik-beradik perempuan, seperti mana yang telah diputuskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi putuskan sendiri. Maknanya Ibnu Mas'ud ni nampak, dia ada pada ketika Nabi memutuskan hukum berkenaan dengan 3 waris tersebut. Mana? Iaitu bagi anak perempuan 1/2 sama, dan bagi cucu perempuan daripada anak lelaki 1/6 sebagai pelengkap kepada 2/3. 2/3 ni datang pada mana? Datang pada tadi. Yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hazil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jikalau anak-anak perempuan itu lebih daripada 2, ataupun lebih tepat lagi 2 dan ke atas, maka bahagian mereka adalah as-sulusani, 2/3. 2/3. Baik. Jadi tadi anak perempuan dia seorang, dia dapat 1/2. Dan had maksimum yang anak perempuan boleh dapat adalah 2/3. 2/3. So kita tolaklah 2/3 tolak 1/6.
sorry, 2/3 tolak 1/2. Minta maaf. 2/3 tolak 1/2 sama dengan 1/6. 1/6. So 1/6 ni baki ni anak perempuan sebab dia seorang dia maksimum 1/2 je, dia tak boleh ambil lebih sebab dia seorang. Kalau 2 orang baru 2/3. So baki 1/6 ni akan diberikan kepada cucu perempuan. Cucu perempuan. Sebab dikiaskan anak perempuan cucu perempuan sama. Anak lelaki cucu lelaki sama. Anak perempuan cucu lelaki. Jadi baki tersebut 1/6 tu diberikan kepada cucu perempuan. Macam tu. Dia tak sama dengan apa ni Ibnu Mas'ud ni Abi Musa tadi. Dia kata cucu tak dapat. Sebab 1/2 anak perempuan, saudara perempuan 1/2 juga. Yang 1/2 saudara perempuan pun ada dalil dia juga dalam surah An-Nisa ayat 176. Ayat 176. Yastaftuna kulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mur'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falahan nis. Falahan nis. Ada seorang adik-beradik perempuan, maka dia akan dapat 1/2. Baik. Maka cucu perempuan daripada anak lelaki 1/6 sebagai pelengkap 2/3 tadi. Dan bakinya barulah untuk saudara perempuan, iaitu 1/3 lah baki tu kan, untuk saudara perempuan tu. Jadi untuk saudara perempuan ni dalam kes ni dia khusus kalau ada 3 orang waris ni, maksudnya dia ada anak perempuan, ada cucu perempuan dan juga ada saudara perempuan. Ataupun nak lebih mudah, kaedah dia ada keturunan yang perempuan, keturunan bawah perempuan, sama ada anak perempuan ke cucu perempuan ke cicit perempuan, bersama dengan adik-beradik perempuan. Yang mana tak ada adik-beradik lelaki. Dia ada beberapa syarat lah. Maka ketika tu adik-beradik perempuan dia akan dapat baki. Dia akan dapat baki. Dia bukan dapat secara fardu, bahagian yang ditetapkan 1/2 ataupun 2/3, tak. Kalau bahagian ditetapkan, kalau seorang 1/2 adik-beradik perempuan tu, kalau lebih pada seorang 2/3. Tapi dalam kes ni dia tukar menjadi mendapat secara baki. Ataupun nak lebih tepat lagi, dia panggil kategori asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair, iaitu mendapat asabah berserta dengan yang lain. Maknanya anak perempuan ataupun cucu perempuan tu menjadikan saudara perempuan tu menjadi asabah ataupun mendapat baki. Itulah yang diputuskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dimaklumkan, tak habis lagi cerita. Fahamlah, dapat jawapan kan. Kemudian nak jadikan cerita, dimaklumkan kepada Abi Musa tentang keputusan Ibnu Mas'ud tu. Dia kata, dia cerita balik lelaki ni, tak tahulah cerita lelaki ni ke atau orang lain ke, berjumpa dengan Abi Musa. Dia kata, ni Ibnu Mas'ud jawab macam ni. Ibnu Mas'ud jawab macam ni, anak perempuan 1/2, cucu perempuan 1/6, dan 2/3 bakinya tu 1/3 bakinya tu bagi pada adik-beradik perempuan, saudara perempuan tu. Dia cakap macam tu. Kemudian Ibnu Mas'ud pun berkata, dia mengaku, dia kata surrender lah, dia surrender. Dia kata apa? Jangan kamu bertanya kepada aku. Kau tak usah telah tanya aku tentang perkara ni, tentang pembahagian pusaka ni, selagi ada sahabat ini, selagi Ibnu Mas'ud ni ada, masih hidup lagi bersama dengan aku ni, kau tanya dia lah. Dia pakar, dia lebih pakar lagi, dia lebih tahu lagi. Sahabat ini ada di kalangan kamu. Tu. Itu cara pembahagian. Contohlah, contoh kalau ini pun kalau berlaku nak menunjukkan dalam ilmu faraid ni, tak semestinya lelaki dapat ataupun perempuan tak dapat, atau lelaki dapat banyak, perempuan dapat sikit kan. Dalam kes ni contohnya, kalau ada lagi ahli waris yang lain, contohnya dia ada adik-beradik lelaki sebapa, contoh dia ada adik-beradik lelaki sebapa, kemudian dia ada anak saudara lelaki yang merupakan ahli waris yang boleh berhak dapat harta pusaka. Dia ada siapa lagi? Dia ada bapa saudara, ibu sebapa sebelah bapa, kemudian dia ada sepupu lelaki. Semua tu lelaki tu.
Kita ambil 4 orang tu lelaki, itu ahli waris. Itu merupakan ahli waris yang berhak mendapat harta pusaka. Tapi dalam kes ni, kalau ada bersama dengan 3 orang ni, ataupun 2 orang ni, yang penting keturunan perempuan dan juga dengan adik-beradik perempuan, yang dapat hanyalah mereka saja. Yang perempuan saja dapat. Perempuan saja dapat. Lelaki tak dapat. Lelaki tak dapat. Terhalang ataupun tak ada baki, sebab baki itu telah diambil oleh adik-beradik perempuan. Tu indahnya faraid. Faraid ni bukan kata lelaki je dapat banyak, perempuan dapat sikit, ataupun lelaki dapat semua, perempuan tak dapat langsung. Ada. Tapi dalam faraid juga ada perempuan dapat semua, lelaki tak dapat langsung. Tu. Dalam kes-kes tertentulah. Mana faraid ni semua ada. Semua ada. Baik. Itu hadis yang ke-7. Perincian nanti kita akan masuk dalam tajuk dia, insya-Allah. Okey, hadis yang ke-8, an Jabir qala ja'at imra'atu Sa'd ibn Ar-Rabi' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah hatani ibnata Sa'di ibn Ar-Rabi' qutila abuhuma ma'aka fi yaumi Uhud syahidan wa inna ammahuma akhadha malahuma falam yada' lahuma malan wa la tunkihani illa wa lahuma mal faqala yaqdillahu fi dhalik fanazalat ayatul mirasi fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima faqala u'ti ibnatai Sa'din as-thulutsaini wa ummuhuma as-thumuna wa ma baqi fahuwa lak. Okey, ini kisah tentang Sa'ad. Daripada Sayyidina Jabir bahawa isteri Sa'ad bin Ar-Rabi' datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri Sa'ad ni datang jumpa dengan Nabi. Dia nak mengadu pada Nabi. Maka dia berkata, isteri Sa'ad ni kata, dia kata apa? Ya Rasulullah. Ketika itu dia bawa sekali dengan 2 orang anak perempuan Sa'ad. 2 orang anak perempuan ini adalah anak Sa'ad bin Ar-Rabi'. 2 anak perempuan ni anak Sa'ad bin Ar-Rabi'. Bapa mereka ni, Sa'ad ni telah mati syahid ketika bersama denganmu. Perang apa? Semasa peperangan Uhud. Dia mati syahid, Sa'ad bin Ar-Rabi' ni. Kemudian bapa saudara kedua anak ini telah mengambil harta pusaka mereka tanpa meninggal apa-apa harta untuk mereka. Maknanya bapa saudara ni siapa dia? Adik ataupun abang bagi Sa'ad. Kita tak pasti adakah adik ataupun abang, sebab dia kata ammahuma kan, pakcik. Pakcik kedua anak perempuan ni. Pakcik ni seorang je. Sama ada adik ataupun abang bagi Sa'ad bin Ar-Rabi' ni, dia ambil semua harta peninggalan, harta pusaka Sa'ad, dia ambil semua. Dia ambil semua. Kenapa begitu? Kalau kita ingat balik sejarah pewarisan sebelum kedatangan Islam, iaitu harta pusaka hanya diberikan kepada orang lelaki dewasa sahaja. Isteri tak dapat, anak tak dapat, anak perempuan tak dapat. Jadi mesti lelaki dewasa. Siapa lagi dewasa? Ammahuma, pakcik bagi 2 orang anak Sa'ad ni, adik ataupun abang bagi Sa'ad ni. Jadi dia ambillah semua harta tanpa meninggalkan apa-apa harta untuk mereka. Sedangkan mereka, dia mengadulah, dah tak ada harta ni, sedangkan mereka tidak dapat berkahwin, melainkan mereka memerlukan harta. Nak kahwin kena ada harta. Nak beli pakaian, nak beli apa, nak buat majlis apa, makan-makan dan sebagainya, kenduri kan, kena ada harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah akan menentukan hukum pada perkara itu. Yaqdillahu fi zalik. Sebab Nabi tak tahu. Nabi tak
tahu. Belum inilah permulaan, mula-mula sekali hukum faraid tu berlaku. Berdasarkan kisah ni. Juga ada juga cerita-cerita yang lain, kisah-kisah yang lain. Banyak. Tapi dalam buku ni kita ambil satu kisah saja. Maka turunlah ayat pewarisan, iaitu ayat yang ke-11 surah An-Nisa. Bila turun ayat ni, maka pewarisan yang pada zaman jahiliah juga pewarisan berkaitan dengan wasiat wajibah kepada kedua ibu bapa pun terbatal juga. Terus ditukarkan kepada pewarisan secara faraid. Baik, apabila turun ayat ke-11, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada bapa saudara mereka. Baginda bersabda, diutuskan utuskan kepada bapa saudara kedua anak perempuan Sa'ad ni, berikanlah kepada kedua anak Sa'ad ini sebanyak 2/3. 2/3 tadi kan. Hebat dua orang kan? Dua orang dapat 2/3 lah. Kalau seorang 1/2. Surah An-Nisa tu ayat ke-11. Dan ibu mereka 1/4 isteri. Ibu mereka ni mana isteri lah, 1/8. 1/8. Itu dalam surah An-Nisa. Ayat yang ke-12. Walahunna ar-rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Isteri-isteri kamu akan mendapat 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan jikalau kamu tidak mempunyai anak. Dan jikalau kamu mempunyai anak, isteri-isteri kamu ataupun isteri kamu akan mendapat 1/8 as-sumun. Jadi ibu isteri Sa'ad ni dapat 1/8 sebab ada anak dua orang tu. Dan bakinya, berapa baki dia? Kalau kita kira-kira lah 5/24 baki dia untuk kamu, untuk pak saudara kedua orang anak perempuan ni. Dia dapat baki. Dan kisah inilah merupakan sebab turunnya ayat yang ke-11 surah An-Nisa. Itu berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan hukum pewarisan ataupun hukum faraid. Itu sebahagianlah. Banyak sebenarnya. Banyak. Saya pernah jumpa satu kitab, dia himpunkan 40 hadis berkaitan dengan pewarisan ada. Okey, baik. Kita pergi pada sumber hukum yang ketiga dalam hukum menetapkan hukum faraid, iaitu pandangan sahabat. Jadi setengah masalah pembahagian harta pusaka tidak diterangkan secara cara menyelesaikan, diterangkan cara menyelesaikannya di dalam Al-Quran dan hadis. Ada beberapa lah, orang kata kes-kes terpencil, kes-kes terpencil sebab dia melibatkan waris-waris kan. Dan ada kalanya tak ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Di situ dah memerlukan ijtihad para sahabat. Ijtihad para sahabat. Contoh, masalah al-umaritain, masalah al-aqdariyah, masalah al-mushtarakah, masalah datuk bersama saudara. Itu antara masalah-masalah yang perlukan ijtihad para sahabat. Dan juga kalau kita sekarang ni ijtihad yang kita gunakan adalah berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Dan berbetulan pandangan ataupun ijtihad Imam Syafi'i berbetulan dengan pandangan ijtihad Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, sahabat Nabi yang pakar faraid. Nabi sabda, afradukum Zaid ibnu Thabit. Orang yang paling terror sekali, yang paling pandai sekali dalam ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Dan dia punya pandangan tu, dia punya ijtihad tu sama dengan ijtihad Imam Syafi'i kebanyakannya. Sama. Dia bukan Imam Syafi'i ikut Zaid bin Thabit, tak boleh. Sebab imam mujtahid dia kena keluarkan ijtihad dia sendiri. Dia tak boleh ambil maksudnya berdasarkan Al-Quran dan hadis, dia mengeluarkan ijtihad. Dan kebetulan sama.
Okey, oleh itu para sahabat yang mahir tentang ilmu faraid mengeluarkan ijtihad mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah ini. Maka ketika zaman sahabat tu, kalau berkaitan, kalau tidak ada jawapan yang orang kata konkret, mana daripada Al-Quran ataupun daripada hadis, maka para sahabat menggunakan ijtihad mereka. Itu sebab tu kadang-kadang macam-macam pandangan. Kalau kita baca dalam buku yang membahaskan tentang ilmu faraid yang lebih dalam, dia ada banyak pandangan-pandangan sahabat dalam berkaitan dengan kes-kes tertentu. Macam contoh masalah umaraitan. Saya ambil contoh satu contoh. Umaraitan ni, seseorang meninggal dunia, dia ada suami atau isteri, suami atau isteri, dan juga bapa dan ibu sahaja. Suami atau isteri, bapa dan ibu sahaja. Kalau ikut pembahagian secara hukum, ibu akan dapat 1/6, sebab dia tak ada si mati, tak ada anak. Okay, bapa akan dapat baki. Tetapi setelah kita buat pengiraan, jadi bahagian bapa tu macam berkurang daripada bahagian ibu. Berkurang daripada bahagian ibu. Itu sebabnya ijtihad para sahabat, yang mana ibu ni bukan 1/3. 1/3 tu dia akan dapat 1/3 baki. 1/3 baki. Memang semua tu diambil daripada Al-Quran. Macam contoh 1/3 tu yang Al-Quran sebut, tak sebut 1/3 daripada harta ke 1/3 daripada baki. Di situ dia ijtihad tu. 1/3 daripada harta untuk masalah ini, 1/3 daripada baki untuk masalah yang ni, umaraitain. So sebab ibu ni dia ada 3 bahagian sebenarnya. Dia bukan 1/6, 1/3, bukan 2 bahagian. Dia ada satu lagi, iaitu 1/3 baki. Ini khas untuk kes al-umariyatain. Mana kes-kes yang terpencil, kes-kes yang terpencil. Baik. Boleh? Ada soalan yang nak tanya? Kita nak masuk tajuk lain dah ni, rukun-rukun pusaka. Kita dah makin dalam dah ni. Boleh. Boleh. Kawan saya ni, dia isteri dia meninggal. Baik. Lepas tu EPF isteri dia, warisnya ayahanda dia. Penama. Ya. Okey. Ayah isteri dia. Ayah isteri dia. Baik. Kawan saya ni ada 3 anak lah, 1 lelaki, 2 perempuan. Lepas tu dia nama dia memang tak ada dalam EPF tu. Cuma bila dia nak claim dekat ayahanda dia tak bagi dia. Sebab dia takut kawan saya ni kahwin lagi. Okey. Baik. Baik, terima kasih soalan tu. Jadi isteri meninggal, ada duit KWSP, ada anak, ada suami, ada bapa. Okey. Itu adalah ahli waris. Bapa pun akan dapat hak dia 1/6. Dan sebelum isteri itu meninggal, dia letakkan penama tu sebagai bapa. Jadi penama ni dia sebenarnya sebagai pemegang amanah. Pentadbir atau pemegang amanah untuk mengeluarkan duit EPF tu tanpa proses buat pengurusan pusaka yang rumit, yang memakan masa. Kalau dia tak buat penama tu, nanti waris-waris kena pergi ke pejabat pusaka ataupun pergi ke mahkamah tinggi, kena keluarkan surat perintah pembagian pusaka, barulah dia boleh keluarkan duit EPF. Tapi yang ini kenapa tak perlu? Sebab dia letak penama. Cuma jadi isu lah, penama ni susah nak jadi, nak cari yang betul-betul amanah. Setengah tu suami meninggal, isteri penama, isteri kata duit tu duit dia. Kenapa duit dia? Nama saya. Nama saya. Duit dia. Jadi yang bapa ni, dia tak nak bagi kepada suami, sebab suami akan dapat 1/8 bahagian dia, 1/8. Bapa 1/6. Anak perempuan, laki pun ada. Jadi anak baki tu kepada anak lelaki dan anak perempuan, dan dibahagi secara 2:1. So bapa tak nak bagi dengan alasan sebab tak nak bagi suami, takut suami kahwin lain. Ni macam isteri wasiat kepada ayah dia kot. kan biasa isteri lah yang takut kan.
Jadi tak boleh. Dia tak boleh bagi alasan takut suami kahwin lain, dia tak nak bagi ataupun sakit, tak boleh. Sebab itu hak dia. Hak dia. Dan kahwin pun itu adalah fitrah manusia kan. Kan? Fitrah manusia berkahwin. Dah isteri meninggal, dah nak berkahwin lain, tak ada masalah kan. Jadi itu tak sepatutnya macam tu. Kena nasihat lah, kata dia adalah hak kau, mana-mana pun dia ada hak dia 1/4. Boleh bagi, kena bagi, wajib bagi 1/4. Suka tak suka itu hak dia. Walaupun kita bermusuh dengan menantu kita kan, tak boleh kan. Ataupun menantu kita ni jahat kan, kena bagi juga kan. Kan. Ini sebab tak nak bagi kahwin, tak nak, sebab apa, sebab takut kahwin lain kan, kahwin lagi. Ini kalau setengah tu sebab menantu ni derhaka, menantu jahat, menantu tak ada restu, tak restu, tetap kena bagi. Sebab itu hak dia. Kita kena tunjuk balik. Dia ni adalah pemegang amanah untuk memberikan dalam KWSP tu kan. Penama tu dia ada dekat bawah tu ada dia tulis. Dia ada buat note. Dia sebagai pemegang amanah untuk memberikan apa ni duit KWSP ni mengikut hukum syariah. Jadi kena ikut dah. Kena tanya bapa saudara tu, minta dia apakah dalil ataupun apakah hukum ataupun daripada kitab mana ataupun daripada ustaz mana yang cakap bahawa duit ni suami tak boleh dapat sebab tak nak dia kahwin lain. Dia tak boleh. Kalau berdasarkan akal ataupun nafsu, tak boleh lah kan, tak boleh. Kadang-kadang sebab harta tu sendiri kan, amount tu kan, amount tu sangat banyak. Katakan 400,000 lah kan, suami dapat 100,000, 100,000. Tak boleh lah. Tapi mungkin kadang-kadang setengah tu bagi alasan saja kan, alasan sebenarnya dia nak ambil semua kan. Dia nak conquer semua, dia bagilah macam-macam alasan. Tak boleh lah. Dia mengambil hak orang lain, tak boleh. Hukum dia adalah hak haram. Kena tu jugalah. Tentu dari segi perundangan tu saya tak pastilah cara dia tu kan. Cara tu saya tak pasti. Pergi ke mahkamah ke, saman ke, wallahu alam lah. Sekarang kan banyak menyaman sekarang ni kan. Kalau saman tu kena upah peguam, kena lantik peguam pula, tu kos lagi tu. Tapi yang paling penting ataupun pertama sekali kita buat secara baik lah kan, secara secara kata diplomatik, secara lembut lah kan, secara lembut bagi nasihat, ataupun kita jadi orang tengah, ustaz ke, kawan baik dia ke kan, bagi nasihat kat dia kan, yang dikagum. Kadang-kadang bapa mentua ni ada seorang ustaz yang dia hormat kan, kita approach ustaz tersebut, minta dia bagi nasihat. InsyaAllah lah buka hati dia tu. Tapi last sekali kalau kan, dia kata ustaz tak boleh, ustaz dah buat macam-macam kan. Tak jadi juga. Last sekali saya kata tak apalah tuan, ini last sekali lah, halalkannya lah kan, halalkan je lah kan. Memanglah kalau kita tak halal, dia akan dituntut lah di padang mahsyar nanti kan, dia akan jumpa kita lah untuk membayar hutang tu kan, dengan pahala dia lah. Tu pada mahsyar. Tapi dia kata halalkan lah, halalkan, selamat kan, kita pun tenang. Itu last sekali lah, kalau tak boleh cara lain dah, halalkan dia. Sebab apa, kalau kita halalkan memang betul, kan selalu orang kata jumpa kau di padang mahsyar, mahkamah dunia lepas, jumpa kau di mahkamah akhirat nanti. Dia sebenarnya nak jumpa mahkamah akhirat ni, di padang mahsyar ni, memanglah kita akan nak tuntut pahala orang tersebut, tapi sebenarnya dia makan masa. Contoh kan, sepatutnya kita ni dah habis, dah settle, kalau kata pahala amalan kita kan, dah kita dah tengok kita ahli syurga, alhamdulillah. Time kita nak masuk syurga tu, malaikat kata stop, tak boleh nak masuk. Kenapa tak boleh masuk? Ni ada orang nak jumpa kau, nak minta ampun.
nak berdua halalkan hutang-hutang ke apa semua kan, kena tunggulah. Duk cari ramai-ramai tu kan, duk cari. Kita ada kan, patutnya dah boleh masuk syurga dah kan. Tapi duk kena tunggulah. Bukan apa ni sehari dua hari, mungkin setahun, mungkin lebih pada tu, ratus tahun mungkin mencari ramai-ramai tu kan. Jadi kalau kita halalkan dah settle kan, terus kan? Terus okey. Okey, boleh boleh okey, alhamdulillah. Okey, Hasan kita Hasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, baik, ada soalan lagi? Tanya. Okey, satu soalan lagi ha. Muslimat ada? Ada. Okey, baik. Kita pergi sikit. Okey, rukun-rukun pusaka. Termasuk rukun maksudnya benda tu mesti ada. Kalau tak ada sebahagian ataupun satu sekalipun, maka tak jadilah pusaka. Tiang dia kan. Tak banyak. Untuk rukun pusaka ni ada 3 saja. Ada 3. Yang pertama harta. Okey, harta. Yang kedua pemilik harta. Pemilik harta yang meninggal dunia. Disyaratkan meninggal dunia. Dia tak boleh kata, ustaz, saya nak faraidkan harta saya.
kan. Saya nak faraidkan harta saya. Sedangkan dia masih hidup, tunggu jap nak ambil pisau. Kenapa Ustaz? Yelah, ni hidup lagi, mati dulu baru faraid kan. Okey, gurau je. Dia mesti mati. Dan yang ketiga, waris. 3 tu penting. Kalau ada ketiga-tiga ni barulah jadi faraid. Kalau ada harta, ada pemilik harta meninggal dunia, ada waris tapi tak ada harta, tak jadi faraid sebab harta tak ada. Dan waris ni mesti ada. Walaupun dia tak ada anak, Ustaz, saya tak ada anak Ustaz, mak ayah dah meninggal. Saya ni tak ada siapa-siapa dah Ustaz. Kalau saya mati macam mana? Siapa waris saya? Siapa waris? Baitul mal. Baitul mal waris. Sebenarnya Baitul mal ni adalah pemegang amanah. Waris sebenarnya adalah umat Islam. Jadi umat Islam. Cuma Baitul mal ni dia menguruskan harta umat Islam. Ingatlah Baitul mal tu bukan pemilik. Dia macam tadilah penama kan. Ramai duk ingat macam tak nak bagi Baitul mal. Dia ingat ni bagi Baitul mal ni milik Baitul mal. Tak, Baitul mal ni adalah pengurus sahaja. Dia menguruskan. Nama pun Baitul mal kan, rumah duit. Dia rumah aja, bukan pemilik. Okey. Jadi insyaAllah nanti kita akan tengok secara detail lah rukun-rukun pusaka ni. Dan dia ada syarat-syarat dia. Harta pusaka tu ada syarat-syarat dia. Pemilik harta tu pun ada syarat-syarat dia. Waris pun ada syarat-syarat dia. Baik. Itu secara detail insyaAllah pada kuliah yang akan datang. Baik. Jadi saya rasa setakat tu pada malam ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kita akhiri baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannatal firdausal a'la bi ghairi hisabil abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan, kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan masukkanlah kami ke dalam syurga firdaus tanpa hisab bersama kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, sanak saudara kami, jiran-jiran kami, sahabat kami dan seluruh umat Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.